Jadi saya nak beritahu dengan saudara, tak perlu nak bimbang sangat, kerana mereka-mereka yang mengeluarkan kenyataan yang mengguris, khususnya lah kepada teman-teman UMNO, saya nak mereka ni faham bahawa setiap kenyataan yang keluar daripada pemimpin-pemimpin pakatan yang bab seperti Luzgan ini, semuanya ada kepentingan peribadi, kepentingan peribadi. Kalau sebelum ni kita pening kepala melayan Profesor Ramasamy, kita pun tahu bahawa beliau dia fikir tentang soal peribadi dia. Dia risau takut dengan kehadiran kerjasama UMNO di Pulau Pinang, maka jawatan Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang ni akan berpindah kepada UMNO, bukan lagi ke tangan dia. Ini kita boleh fahamlah kenapa beliau mempunyai rasa tak senang, tak selesa bersama dengan Bila Pakatan Harapan bersama dengan UMNO. Sama juga dengan Lim Kit Siang ni, saudara. Lim Kit Siang 2-3 hari ni bertikam lidah dengan Datuk Fuad Zakasi. Saya nak komen sikit lah. Pertama sekali saya nak beritahu bahawa Lim Kit Siang ni, saudara, dia juga antara orang yang bab kata orang tu rugi, rugi bila kita bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Kenapa Lim Kit Siang rugi, tuan-tuan? Kerana hari ini, saudara, alhamdulillah, Datuk Seri Azalina, Datuk Seri Zahid telah pun berjaya meyakinkan kabinet betapa perlunya kita menubuhkan RCI berhubung dengan dakwaan Tommy Thomas. Tuan-tuan, ini sedikit sebanyak akan menjejaskan kedudukan pemimpin DAP. Bukan DAP sekarang, tuan-tuan. Ini kena faham. Itu sebab kita nak beritahu. DAP sekarang ni tak ada masalah. Tidak pernah memberikan masalah kepada kita dan sebagainya. Cuma ada pemimpin DAP lama yang ada sedikit rugi sekiranya kerjasama ni berterusan. Sebab apa, tuan-tuan? Kabinet last kali bersetuju untuk RCI terhadap buku Tan Sri Tommy Thomas, iaitu bekas Peguam Negara bernama Justice in Wilderness. Buku ni kenapa yang kita sibuk sangat nak buat RCI tentang buku ni? Kerana di dalam buku ni, tuan-tuan, ada 17 pertuduhan yang dibuat oleh Tan Sri Tommy Thomas yang menceritakan bagaimana kedudukan hakim-hakim dilantik tidak melalui proses Judicial Appointment Commission. Dan tuan-tuan pun masih ingat, orang yang pertama yang mendesak supaya Tan Sri Raus, Tan Sri Raus ni, Tun Raus meletakkan jawatan Ketua Hakim Negara ialah Lim Kit Siang. Jadi kalaulah buku ni, saudara, RCI dibuat dan didapati benar, bila disiasat nanti, akhirnya akan terbongkar tentang perancangan perjumpaan Zainul Zakaria, Tommy Thomas dengan Tun Dr. Mahathir. Sebelum mereka memenangi pilihan raya umum yang ke-14, Zainul Zakaria dan juga Tommy Thomas dah berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir berbincang tentang soal 1MDB. Jadi, saudara, memang mereka merancang untuk mendakwa Datuk Seri Najib. Ini sebahagian daripada perancangan dia. So, kalau benda ni disiasat dan terbukti benar, maka jelas, tuan-tuan, bahawa pendakwaan terpilih itu akan juga didapati benar. Maknanya, saudara, banyak benda akan terbongkar. Begitu juga dengan pelantikan Tommy Thomas ini, tuan-tuan pun tahu, ianya adalah cadangan daripada, kalau tak bapa, cadangan daripada anak. Iaitu Lim Kit Siang dan Lim Guan Eng merupakan apa nama Lim Guan Eng merupakan Tommy Thomas itu adalah peguam kepada Lim Guan Eng yang diangkat menjadi Peguam Negara. Jadi sudah pastilah kalau benda ni disiasat, memang ianya tidak akan menguntungkan baik Lim Kit Siang, baik Tommy Thomas.
Dan jangan lupa juga, bila dibuang ataupun dipaksa Tun Raus untuk meletakkan jawatan, siapa yang ganti, tuan-tuan? Yang ganti ialah Tan Sri Richard Malanjun. Tan Sri Richard Malanjun, Ketua Hakim Negara yang dipilih bukan daripada cadangan Jack. Jack mencadangkan kepada Tun Dr. Mahathir untuk melantik Datuk Seri Azhar sebagai Ketua Hakim Negara. Tetapi Tun Mahathir tak terima cadangan Jack. Dia sepatutnya minta supaya Jack mencadangkan nama lain. Tetapi mereka tidak pun meminta Jack memberikan cadangan nama lain. Sebaliknya, Tun Mahathir mengikut cadangan yang tidak berperlembagaan daripada Peguam Negara Tommy Thomas supaya dilantik Tan Sri Richard Malanjun. Richard Malanjun bila bersara, tuan-tuan, dia dilantik menjadi chairman Berjaya Land. Kita pun tahu Berjaya ni di bawah Tan Sri Vincent Tan, merupakan salah seorang daripada orang yang rapat dengan Tun Dr. Mahathir. Dan selepas dia duduk dalam pengurusi Berjaya Land, tuan-tuan, ketika berlakunya pilihan raya di Sabah, dia naik sepentas dengan pemimpin DAP. Ini bekas Ketua Hakim Negara. Nampak sangat memang ada political inclination terhadap DAP. Jadi kalaulah kerjasama dengan PH diteruskan oleh BN dan RCI ini, kita tengok itu sebab sampai sekarang ni susah sikit nak kick off RCI ni. Kerana untuk Datuk Seri Zahid, Datuk Seri Azalina nak yakinkan kabinet ini untuk melaksanakan RCI pun bukan satu perkara yang mudah, kerana ianya akan buka balik apa yang Lim Guan Eng buat, apa yang Lim Kit Siang buat. Itu sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim, tuan-tuan, dia cukup berhati-hati. Bukan hanya Datuk Aziz Rahim nak dilantik sebagai pengurusi Kedah pun terpaksa di hold kerana ada beberapa perkara berkaitan dengan kes-kes yang dihadapi oleh Datuk Seri Aziz yang menyebabkan Jabatan Peguam Negara menasihati supaya di KIB dulu. Sebenarnya sama jugalah dengan Lim Guan Eng, sepatutnya duduk dalam kabinet, tetapi disebabkan dia juga berhadapan dengan kes, Datuk Seri Anwar bukan hanya tidak melantik Aziz Rahim, tetapi Lim Guan Eng juga, tuan-tuan, untuk makluman saudara, tidak dilantik di dalam kabinet. Yang ni ramai yang kena faham, sebab Lim Guan Eng juga berhadapan dengan kes terung, kes Banglo. Ini pun sama juga, tuan-tuan. Kalau di siasat RCI ni terbongkarlah bahawa walaupun ada 60 saksi yang sudah ready untuk dipanggil oleh pasukan pendakwaan, kita ada 25 yang dah dipanggil, ada 35 lagi belum dipanggil. Namun akhirnya walaupun dah tukar Ketua Hakim Negara, dah tukar Peguam Negara, tuan-tuan, akhirnya kes Lim Guan Eng digugurkan. Jadi kalau dibuat RCI ini, ianya tidak akan menguntungkan Lim Kit Siang, begitu juga dengan Lim Guan Eng. Dan salah satu dakwaan yang dibuat oleh Tommy Thomas, terdapatnya campur tangan eksekutif oleh Tun Dr. Mahathir, dan terdapatnya pendakwaan terpilih. Kes Datuk Seri Najib juga pendakwaan terpilih. Kes Lim ini kes Datuk Zahid juga 87 pertuduhan pendakwaan terpilih. Bila Datuk Zahid nak kena dakwa? Tak ada kena-mengena pun nak kena dakwa, tuan-tuan. Tetapi selepas dia dipanggil, sebelum dia pergi Mekah, dia dipanggil oleh Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir minta dia supaya bubarkan UMNO. Tun Dr. Mahathir minta dia supaya masuk bersatu. Dia tak nak. Dia balik daripada Mekah, tuan-tuan. Lebih kurang dalam 10 hari selepas tu, dia berhadapan dengan 87 pertuduhan, tuan-tuan.